Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang ingat tak Nina pernah bahas kes sumbang mahram dulu ni tentang keluarga Whittaker? Hari ni Nina akan bahas kes yang lebih kurang sama juga. Kalau dalam Islam kita panggil sebagai sumbang mahram, tapi kalau kita nak English sikit kita akan sebut sebagai inbred family. Sebenarnya kan ada banyak sebab kenapa sumbang mahram ni adalah sesuatu yang tak normal dan diharamkan. Salah satunya keturunan akan mengalami masalah genetik yang akan muncul pada generasi-generasi yang seterusnya. Kalau generasi yang pertama kemungkinan diorang ni tak ada apa-apa masalah, tapi kalau generasi kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya diorang akan ada masalah dari segi genetik. Kisah ni adalah salah satu kes yang paling tergila Nina pernah baca. Bapak bersama dengan isteri itu adalah benda normal lah kan, tapi bapak ni bersama dengan anak-anak diorang. Bukan tu je, anak-anak diorang ni pula bersama antara satu sama lain sehingga menyebabkan adanya kelahiran. Kalau kita tengok family tree diorang kan, ya Allah, sumpah pening dan Nina pun tak tahu macam mana nak tengok family tree tu tau. Jadi kalau korang dah tak sabar nak tahu cerita ni macam mana, tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Kisah pasal family court ni dia pernah viral dulu pada tahun 2012 di Australia. Korang bayangkan satu family yang ada mak dan ayah telah melahirkan 4 generasi daripada keturunan dia sendiri guys. Secara ringkas hasil sumbang mahram diorang dah ada 4 generasi. Gelaran keluarga court tadi tu sebenarnya adalah nama samaran pihak mahkamah bagi kepada diorang, sebab pihak mahkamah sana nak melindungi identiti diorang. Jadi kisah ni bermula dengan sepasang adik-beradik yang bernama Tim dan Jun yang telah berhijrah daripada New Zealand ke Australia pada tahun 1970-an dulu. Jadi hasil daripada hubungan diorang bersama ni kan, diorang dapat 7 orang anak, iaitu Martha, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Betty dan juga Charlie. Kemudian Tim pun telah melakukan hubungan dia dengan anak perempuan dia bernama Betty sejak berusia 12 tahun lagi guys. Ya Allah, budak lagi masa tu. Kemudian hubungan Tim dengan Betty tadi, diorang telah mendapat 13 orang anak. Sepatutnya anak dia tu nak panggil dia bapak ke atuk ke? Confused kan? Tak cukup Betty je tau guys. Bapak diorang ni telah bersama dengan anak perempuan diorang yang lain bernama Rhonda, dan diorang telah mendapat 4 orang anak pula. So benda ni telah berterusan non-stop sampailah keluarga diorang ni telah berkembang dengan jayanya. Tapi pada tahun 2001 Jun, isteri kepada Tim, telah pun meninggal, dan si Tim ni menyusul pula isteri dia pada tahun 2009. So lepas parents diorang meninggal, Betty ni lah yang take over menjaga keluarga diorang tadi dan meneruskan legasi yang songsang ni. Dikatakan family ni telah pun melahirkan 40 ahli keluarga guys. Sampailah pada tahun 2012, segala rahsia gila tentang keluarga ni telah pun bocor dan satu dunia kecoh pasal benda ni. Sebelum diorang kena tangkap dengan polis kan, diorang ni telah tinggal dalam sebuah kemah dan juga caravans yang sangatlah kotor dan tak bersih langsung lah dekat situ, dan diorang tinggal dekat sebuah ladang. Dikatakan juga anak-anak diorang ni kan langsung tak pandai guna toilet ataupun bilik air. Jadi kalau dah tak pandai guna toilet ataupun bilik mandi, maksudnya diorang memang tak mandilah. So keadaan diorang masa tu sangatlah comot dan busuk. Kalau jejak je kaki dekat tempat tinggal diorang ni, tak ada benda lain yang bau melainkan bau hancing dan busuk. Rumah diorang memang tak ada sistem paip dan juga air bersih yang mengalir. Kalau korang fikir rumah diorang tak pakai sistem paip, mungkin dekat rumah diorang ni ada sungai. Salah guys, memang tak ada. Kalau badan diorang basah sekalipun, diorang tak tahu macam mana nak keringkan badan diorang. Bukan tu je, anak-anak diorang yang berusia 5 hingga 12 tahun ni kan tak pernah mendapatkan pendidikan formal dekat sekolah tau. Bila dah tak pergi sekolah, nak membaca, nak menulis memang tak boleh langsung lah. Disebabkan perbuatan family diorang yang tak berapa nak bertamadun ni kan, anak-anak yang lahir tu kan kebanyakan diorang ni mengalami kecacatan dan susah nak bercakap dengan fasih. Antara masalah-masalah yang terjadi dekat diorang ni, macam diorang agak susah berjalan, lepas tu ada masalah pendengaran ataupun bahagian penglihatan, dan juga kedudukan mata diorang ni macam tak sama, mungkin lari sikit lah macam tu. Ada part yang paling sadis tu guys, badan diorang disahkan memang kekurangan zat makanan, dan yang paling worst tu diorang tidur bersebelahan dengan baldi najis diorang sendiri. Tak boleh bayang. Kembang tekak. Nak beritahu dekat korang lah kan betapa busuknya diorang ni dengan tak mandinya. Lepas tu tidur pula bersebelahan dengan tangki najis diorang sendiri dalam baldi, maksud Nina. Ush, ini dari jauh 1 kilometer dah boleh bau tu. Gila. Jadi kalau ditanya dekat diorang ni kan, macam mana korang mandi apa semua kan, diorang sendiri pun kata, mandi macam mana tu diorang tak tahu tau. Apatah lagi kalau nak tanya pasal toilet kan, diorang sendiri membuang dengan cara yang tak proper. Dalam usia diorang yang masih di bawah umur tu kan, diorang sebenarnya dah pun bersama dengan sepupu diorang, mak saudara dan juga bapa saudara diorang. Tak boleh bayang rosak. Memang rosak.
mind-blowing, serious mind-blowing. Biasanya family ni dia tak akan menetap di suatu tempat dalam tempoh yang lama. Sebabnya diorang ni selalu berpindah randah. Sebab apa? Sebabnya diorang nak lindung family diorang daripada perbuatan diorang ni diketahui oleh orang awam. Pada tahun 2010 macam tu kan, pihak polis dah terima laporan pasal keluarga tadi ni sebanyak 7 kali. Tapi polis macam just terima laporan dan diorang tak ambil apa-apa action. Sampailah pada tahun 2012, polis terima lagi laporan dan kali ni polis telah membuka siasatan secara rasmi ke atas family tadi. Laporan yang polis terima pada tahun 2012 tu tentang seorang budak sekolah rendah, budak perempuan sekolah rendah. Beritahu dekat orang ada seorang gadis yang sangat kotor dan busuk tinggal dekat dalam hutan. Dan budak perempuan tu dengar yang si gadis tadi tu bercakap yang si kakak kepada gadis tu tengah pregnant. Dan diorang sendiri tak tahu sama ada mana satu bapa budak tu, abang diorang yang mana satu, diorang tak tahu. So polis pun apa lagi lah, diorang pun aim lah family ni dan mula menjejaki diorang. Bila polis jumpa rumah diorang dekat Griffith, polis pun pergi serbu dan tahan ke semua ahli keluarga tu. Lepas tu seramai 8 orang ahli keluarga tu juga telah ditahan di negeri yang lain. Masa polis serbu rumah diorang tu kan, polis sendiri tak boleh nak hadam apa yang diorang tengok. Sebabnya keadaan budak-budak tu sangatlah menyedihkan dan comot, macam diabaikan tahu tak. Lepas tu diorang pijak je tanah dekat situ, diorang dah boleh bau satu bau yang sangat busuk, iaitu hancing. Boleh dikatakan kawasan tu, udara, tanah semuanya bau najis. Dengan persekitaran yang kotor, polis bagi tisu pun budak-budak tu tak tahu nak guna. Najis sana sini dan tak ada air yang bersih. Diorang ni macam hidup pada zaman yang orang kata apa tak tahulah nak cakap. Kalau nak kata orang pribumi lah kan, macam orang Indian ke, orang-orang yang tinggal dekat dalam pedalaman tu kan, diorang pun tahu nak cari sungai, nak basuh baju, nak mandi. Diorang tu tahu, tapi ini macam tak tahulah nak cakap macam mana. Kemudian Betty sebagai ketua keluarga Court tadi tu telah pun ditahan oleh polis. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 14 bulan atas 3 kesalahan, iaitu sumpah palsu, berbohong di bawah sumpah dan juga putar balik kenyataan. Kemudian pada tahun 2018 dia kena penjara sekali lagi, iaitu selama 12 bulan sebabnya dia culik 2 orang anak lelaki dia daripada family angkat. Selepas dia kena tangkap awal-awal dulu tu kan, anak-anak dia memang diserahkan kepada Jabatan Kebajikan dan Jabatan Kebajikan serahkan diorang ni kepada keluarga angkat yang baru. Lepas tu diorang haramkan Betty untuk berhubung dengan anak-anak diorang sampailah umur anak-anak diorang ni 18 tahun. Tapi Betty ni langgar perintah daripada mahkamah dan dia pun kena penjara buat kali kedua. Pada tahun yang sama juga adik-beradik Betty pun kena tahan dengan polis, iaitu Martha dan juga Charlie. Hasil siasatan polis menunjukkan yang diorang berdua ni ada anak hasil daripada diorang bersama tu. Dah jadi macam habit kan diorang ni. Allah gila. Satu lagi, sebenarnya mak diorang yang si Jun yang meninggal tahun 2001 tu sebenarnya hasil daripada sumbang mahram tau. Sebelum ni diorang memang tak tahu langsung yang mak diorang ni adalah hasil daripada sumbang mahram tau. Sampailah satu hari tu ujian result buah pinggang pun keluar. So masa itulah baru diorang tahu mak diorang ni sebenarnya anak sumbang mahram. Masa tu mak diorang ni nak dermakan buah pinggang dia kepada cucu dia tau. Jadi bila result ujian buah pinggang dibuat, kantoi yang DNA dia mengesahkan yang dia ni adalah hasil daripada sumbang mahram. Update terbaru pasal anak-anak Betty atau pasal budak-budak tadi tu dikatakan ada perkembangan yang positif dan baik. Diorang dah mula tahu cara jaga diri diorang. Kalau sebelum ni tanya pasal mandi pun tak tahu, buang najis macam mana pun macam ikut suka je kan, macam tak terjaga langsung kan. Tapi kali ni dah semakin membaik. Diorang juga telah mendapatkan terapi yang khas, terutamanya untuk mental diorang lah. Dengan apa yang diorang lalui sebelum ni memang susah untuk ditelan, apatah lagi dilupakan. Okay guys, Nina nak tahu pendapat korang tentang kes ni. Dulu Nina dah cerita kat korang pasal Whittaker family kan. Itu pun kita dah boleh nampak video diorang pun dah macam tak boleh nak hadam sebab tak boleh nak bercakap. Ada masalah itu, ada masalah ni. Maksudnya masalah dari segi genetik diorang. Tapi yang ni pula macam lebih kurang, cuma Nina rasa macam lagi teruk kot. Sebab budak-budak bawah umur tu pun dah tahu untuk bersama sesama sendiri dengan bapa saudara diorang, dengan mak saudara diorang. Macam tu tau. Wish, susah nak hadam, seriously. Jadi Nina nak tahu pendapat korang boleh komen dekat bawah. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.